Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak kerana anda sentiasa memberikan sokongan untuk channel ini sentiasa berkembang, sentiasa memberikan input-input terbaru pada setiap hari. InsyaAllah, jika kemampuan itu masih lagi diberikan oleh Allah SWT. Dan jika anda belum tekan butang subscribe, tekan butang itu sekarang. Tekan butang merah itu supaya hilanglah butang merah itu. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. So, hari ini adalah 7 Ramadan, iaitu hari ulang tahun universiti ataupun institusi pendidikan Al-Azhar yang ke-1081. Dah 1081 tahun Al-Azhar, pendidikan Al-Azhar, institusi pendidikan Al-Azhar telah berada di atas muka bumi ini. Bahkan perubahan telah berlaku di Universiti Al-Azhar ataupun institusi pendidikan Al-Azhar daripada mula lagi. Mula daripada peringkat kuliah di masjid-masjid saja, di ruak-ruak sahaja. Kemudian ia berkembang sedikit demi sedikit sehingga di zaman Jamal Abdul Nasir ada peringkat universiti, peringkat ijazah dan sebagainya. Bahkan sehingga hari ini juga perubahan daripada sudut gelaran. Jika kita dah habis ijazah sarjana muda, maka orang itu layak untuk digelar Al-Azhari. So, ini adalah satu perkembangan yang bagus dalam sistem pendidikan di dunia ini. Bahkan daripada sudut sistem pendidikan, jika nak dibandingkan waktu saya belajar dulu dengan sekarang, saya ingat lebih kurang 13 tahun dulu saya mula belajar, tahun 2009. Saya masuk ijazah sarjana muda. Dan nak dibandingkan dengan yang sekarang ni, sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza. Sistem itu, sistem pentadbiran itu dah semakin baik. Sistem pengajian juga semakin baik. Jika dulu wafidin, orang-orang luar daripada Mesir ni hanya pergi belajar sahaja. Tapi sekarang ni dia involve banyak. Bahkan Syekh Ahmad Taib, yang kita kata Imam Al-Akbar Al-Azhar, membuka peluang yang sangat besar kepada orang yang bukan daripada kalangan orang Arab. Bahkan hari ini sebenarnya telah dibuka satu pengajian tahfiz Al-Quran untuk pelajar-pelajar daripada kalangan luar Azhar. Maksudnya, kalau biasanya dulu, orang yang daripada luar Mesir ni, dia hanya wajib untuk 4 juzuk ataupun 8 juzuk. Cuma sekarang ni dia ada buat tempat khusus untuk orang yang bukan daripada orang Arab Mesir untuk belajar dan menghafal Al-Quran di sana. Sangat bagus untuk perkembangan ilmu sejak Syekh Ahmad Taib menjadi Syekh Al-Imam Al-Akbar. So, ini adalah perkembangan yang sangat jarang ditemui. Sangat jarang ditemui dan Alhamdulillah ia sudah mula ada. Saya sering kali orang tanya saya berkaitan tentang apa manhaj ilmu saya. Adakah saya seorang Azhari? Adakah saya seorang Salafi? Ataupun adakah saya seorang Asy'ari, Syafi'iyah? Ataupun seorang Wahabi? Biasalah kan istilah Wahabi disebutkan. Pada saya perkataan itu hanyalah satu label sahaja. Yang lebih utama adalah apa fahaman yang awak keluarkan. Apa fahaman yang awak munculkan. Saya kata seorang yang mempunyai kecenderungan salafiyah, iaitu nak balik kepada salaf, dia juga mungkin adalah seorang Azhariyah, dia mungkin Asy'ariyah, dia mungkin Syafi'iyah. Kerana pemikiran nak balik kepada salaf itu ialah mengiktiraf kelompok-kelompok yang bersifat akademik. Saya belajar di Universiti Al-Azhar, bukan di Masjid Al-Azhar, bukan di Ruwa Al-Azhar, pengajian formal di peringkat universiti dan menghabiskan pengajian di situ mengikut ketetapan yang telah diberikan. Tak ada, Alhamdulillah hadza min fadli bina, tak adalah tanggung dia tak naik tahun ke. So, universiti bagi 4 tahun, Alhamdulillah hadza min fadli bina, habis 4 tahun tu. Dan tak mengulang tahun lah kita sebut. Oleh itu, sistem pengajian saya membawa kepada kecenderungan fiqh dengan telunjuk mazhab. Sama ada mazhab Syafi'i ke sebagainya. Sebab itu sistem ataupun manhaj Al-Azhar. Manhaj Al-Azhar fiqh bermazhab. Dan Alhamdulillah, saya mengikuti manhaj berkenaan dan saya mengikuti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kebanyakan keadaan lah. Mungkin ada satu isu, dua isu yang kita kata kita keluar daripada mazhab Syafi'i ataupun mengambil pandangan luar daripada mazhab Syafi'i. Yang tu tidak disebut sebagai keluar mazhab lah. Disebabkan satu orang mustahil untuk mengikut semua pandangan mazhab itu dalam semua perkara. Mustahil lah.
Kita dalam bab zakat, mungkin kita boleh keluar dalam bab ni, kita ambil pandangan yang ni. Mungkin beberapa bab dalam bab ibadat, kita mungkin boleh ambil pendapat daripada mazhab yang lain yang akhirnya memudahkan kita. Sebab mazhab ini kerjanya adalah untuk nak memudahkan kita memahami dalil. Dan daripada sudut akidah juga, ini adalah akidah al-Azhariyah, iaitu bermazhab dengan akidah al-Asy'ariyah. Itu akidah Azhariyah lah. So alhamdulillah hadza min fadli rabbina, itu pandangan yang saya ambil. Mungkin satu dua perkara macam saya beritahu tadi, satu dua perkara mungkin saya mengambil pendapat yang luar daripada Asy'ariyah, bukan membawa maksud kita kata kita tak setuju Asy'ariyah. Tetapi kita kata mungkin ada pendapat yang lain dalam beberapa hal itu rasanya lebih rajih. Di al-Azhar kita ajak belajar rajih wa marjuh. Rajih. Jadi kita bilang itulah, bukan kata Asy'ariyah ni sesat dan sebagainya. Kalau kita kata sesat, memang kita lari jauh daripada manhaj Azhar. Sebab manhaj Azhar memang manhaj akidahnya adalah manhaj akidah Asy'ariyah. Bahkan dalam perbincangan di universiti dahulu, ada perbezaan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan Syekh di universiti kita berbincang tentang hal-hal seperti itu. Kita bukan sekadar nak label, aku Asy'ari, aku Maturidi. Tidak begitu. Tetapi kita bincangkan apa yang awak pegang itu, apa penjelasannya satu persatu. Dan dalam bahagian pengajian-pengajian yang lain, kita merujuk kepada bidang-bidangnya. Dalam bahagian kita kata fiqh, kita ada perbincangan muqarin. So, kita membincangkan tentang hal-hal seperti itu. Dalam bahagian qiraat, kita balik kepada perbincangan ulama-ulama qiraat. Bahkan kita meyakini bahawa tokoh-tokoh ulama ini mereka adalah tokoh Islam, tokoh umat Islam yang mempunyai jasa dan kelebihan berbanding dengan kita. Banyak kelebihan-kelebihan mereka. Di Al-Azhar juga kita diajar supaya tidak taksub dengan satu pandangan. Satu pandangannya. Bukan kita diajar untuk ikut satu je, tak. Kita diajar untuk menilai, membuat penilaian daripada banyaknya pandangan. Itu yang saya sangat suka dengan Al-Azhar. Kerana dia mengajar saya dalam semua bab tau, dalam semua bidang, dalam semua disiplin ilmu pengajian Islam. Kalau kita kata ilmu tafsir, dalam ilmu tafsir pun ada perbincangannya. Khilaf yang mana dan bagaimana kita nak ambil rajih, yang mana yang kita kata pendapat itu marjuh. Pendapat mana yang kita kata itu lebih kuat berbanding pendapat yang lain. Demikian juga kita belajar perkara yang sama dalam bahagian hadis pun. Mana hadis ini sebab apa ia boleh diterima, sebab apa ia tidak boleh diterima. Dalam bidang fiqh lagilah sangat luas. Pandangan di dalam mazhab, pandangan di dalam pemikiran dimuliakan untuk dijadikan perbincangan di dalam kuliah-kuliah ilmu di Al-Azhar. Oleh itu dalam pengajian kami di Al-Azhar, kami diajar untuk memilih pandangan yang rajih berbanding marjuh. Di dalam fiqh, banyak isu yang guru-guru kami merajihkan pendapat selain daripada mazhab Syafi'iyah sendiri, walaupun kelas itu adalah kelas Syafi'iyah. Ataupun dalam fiqh muqarin lagilah. Fiqh muqarin bila perbandingan mazhab, lagilah ada yang Syafi'iyah lebih rajih dan ada mazhab lain yang lebih rajih. Terutama dia dalam isu-isu di luar perkara ibadat, khusus seperti perbankan, bond, saham, perniagaan dan sebagainya. Kita akan lihat banyak pendapat yang ambil mazhab Malik dan sebagainya. Di dalam akidah pun beberapa isu furuk, guru-guru kita kata Maturidiyah, pendapat Asy'ariyah lebih baik daripada pandangan Maturidiyah. Bahkan berlaku percanggahan di antara metod-metod Asy'ariyah dan Maturidiyah yang diberikan penilaian dan akhirnya kita mengambil ilmu itu dengan begitu senang. Maksudnya setelah ia melalui proses akademik penilaian. Guru-guru kami menyuruh untuk mengikuti kebenaran walau di mana pun ia berada. Ini memang kami sepakat, iaitu kebenaran adalah yang paling utama. Mazhab-mazhab ataupun pandangan-pandangan yang dibawa oleh individu, tokoh, kumpulan dan sebagainya, ini adalah sebagai panduan yang akan memudahkan kita. Akhirnya dengan panduan-panduan itu, ia akan memudahkan kita untuk mencari ataupun menuju ke arah kebenaran. Kalaulah berlaku kesilapan, kami disuruh untuk membetulkan kesilapan itu. Bahkan kami tidak disuruh untuk bermusuh dengan siapa sahaja. Tidak boleh mengkafirkan orang dan menyesatkan orang sesuka hati. Kalau anda tengok, ada Azhari yang kerjanya sesatkan orang. Ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat.
Terus dia kata sesat. Dia tak kata kemungkinan sesat ke. Dia tak kata, dia tak lapik dengan apa-apa. Itu mempunyai pandangan yang agak jauh daripada Azhariyah. Azhariyah biasanya dia akan lapik. Jarang dia kata awak ni syirik. Tapi biasa mungkin dia akan kata ada unsur-unsur syirik. Jarang dia kata bid'ah. Tetapi dia mengatakan bahawa ada unsur-unsur bid'ah yang perlu kita jauhi. So, dia ada pertengahan dalam pelbagai isu. Tetapi tegak di atas disiplin ilmu itu, itulah yang ditekankan di Al-Azhar. Demikianlah kami diajar di sekolah Al-Azhar. Bahkan Alhamdulillah saya juga bertalaki dengan guru-guru di luar pengajian. Sebahagian besar mereka adalah daripada gerakan Ansarus Sunnah yang berada di sekitar negeri Dumyak. Lebih banyak juga di Mansurah, di Alex pun banyak. Tapi saya duduk di Dumyak. Saya belajar dengan mereka kitab-kitab akidah, hadis, sirah, tafsir, usul fiqh, bahkan banyak kitab hadis juga saya talaki dan mengambil sanad daripada mereka. Dan apa yang saya nampak, tidak berlaku banyak percanggahan pun di antara yang saya nampak dan saya berinteraksi. Yang anda berinteraksi saya tak tahu. Tapi yang saya berinteraksi tak ada masalah pun di antara alim-alim di dalam kalangan Ansarus Sunnah ataupun Salafiyah Mesir dengan juga Al-Azhar. Jika perbincangan berlaku, ia adalah perbincangan akademik. Tak setuju antara Syekh Abu Ishaq Huwaini dengan Al-Imam Al-Akbar dan sebagainya. Itu masih lagi dalam kerangka perbincangan akademik. Tapi yang menariknya untuk yang geng-geng Salafiyah ni, mereka ni dia terkenal dengan golongan yang sangat membudayakan fushah. Yang tu menyebabkan saya sendiri di antara orang yang begitu berminat untuk bersama dengan mereka ataupun belajar di kelas-kelas mereka. Sebab mereka akan guna fushah ni daripada awal sehingga ke akhir. Dan tidak pernah pula saya mendengar guru-guru saya yang Salafi itu mengkafirkan sesiapa. Bahkan sama juga guru-guru di Al-Azhar. Tak dengar, saya tak pernah dengar orang guru-guru, tokoh-tokoh guru saya ni dia kafirkan sesiapa ataupun sesatkan sesiapa, kelompok-kelompok tertentu, melainkan dah nyata sesat sungguh. Macam kita kata Syiah, memang sesat sungguh. Dan saya juga tak pernah dengar seorang pun daripada guru-guru saya, dia menjisimkan Allah dengan menyatakan ia mempunyai hidung, mata, telinga, seperti bentuk tubuh manusia. Saya tak pernah dengar yang tu. Tak pernah juga saya dengar yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab daripada guru-guru ini, melainkan sekali-sekala dengan pujian ataupun kritikan. Maksudnya masih lagi dalam isu akademik. Mereka mengiktiraf ketokohan Syekh Muhammad Wahab seperti Dr. Wahbah Zuhaili, Azhari, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Azhari, Syekh Atiyah Saqar, Azhari. Mereka ini memberikan pujian dan kritikan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi tak ada isu sangat. Dan mereka terus mengajar dengan panduan kitab dan ilmu yang melimpah ruah. Demikianlah saya belajar daripada tokoh-tokoh, ustaz-ustaz, pensyarah-pensyarah di situ. Saya sebenarnya lebih suka gelaran, walaupun orang tak suka, tak setuju, tak kisahlah. Tapi saya lebih suka gelaran Salafiyah Azhariyah. Kan? Kerana dua kelompok itu sangat memberi kesan kepada saya. Memberi kesan di dalam jalan untuk saya menuntut ilmu agama. Dalam keadaan kita pergi tu daripada Malaysia, memang minat betul nak belajar. Dan Alhamdulillah, dua kelompok ini masuk di Azhar dan juga pengajian luar, talaqi, Salafiyah juga sangat membentuk pemikiran pendidikan saya. Saya diajar untuk tegak dalam akademik ilmu sekalipun saya telah salah menyebutkan sesuatu. Itu adalah prinsip wasatiyah yang saya belajar di Al-Azhar. Al-Azhar mengajar tentang prinsip wasatiyah ni yang sangat besar. Tidak terlalu hulu melampau dan tidak pula terlalu bermudah-mudahan. Itu prinsip yang saya belajar di Al-Azhar dan itu juga prinsip yang saya belajar dengan guru-guru di sekitar Dimyak itu, iaitu dalam pemikiran Salafiyah. Sama, tak ada isu. Bahkan kebanyakan guru-guru saya yang berada di sekitar tu, mereka itu juga Azhari. Walaupun mereka berpanut pada manhaj Salafiyah, mereka juga belajar di Al-Azhar. Ada orang kata duka cita. Kerana saya Azhari tetapi mempunyai nafas Wahabi. Orang kata macam tu. Ya salam. Ana akhukum fillah. Jika saya salah, betulkan. Jangan dilabel dengan perkataan yang akan mengecilkan hati sesama Muslim dan ia dilakukan sesuka hati.
Saya dan ramai orang yang nak membetulkan, kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sentiasa mahu untuk terus tegak dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya anda nampak kami melakukan kesilapan dalam akidah, kononnya dalam akidah Ahlus Sunnah dan lari daripada akidah Ahlus Sunnah. Pandangan-pandangan Ahlus Sunnah dan lari daripada pandangan Ahlus Sunnah. Mohon betulkan. Kerana saya dan ramai lagi penuntut-penuntut ilmu adalah orang yang mahu untuk sentiasa berubah, untuk sentiasa membetulkan dan sentiasa mahu untuk menerima kebenaran. Kita sentiasa bersedia untuk menuju kepada kebenaran dalam apa juga keadaan. Bahkan kita selalu sebut bahawa kita semua juga akan mati dan kita akan ditanya oleh Allah SWT. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah? Demikian apa yang kita belajar di Al-Azhar. Al-Azhar sangat best. Sangat best. Bila orang tanya kita, nak sama belajar dekat mana? Saya sentiasa akan sebut bahawa belajar dekat Al-Azhar. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat awak memang betul-betul nak mengaji. Sebab kita tengok dah, kita dah belajar dekat Al-Azhar. Kita tahu macam mana keadaan orang yang duduk di sana. Ada orang yang pergi asal boleh pergi je semua belajar. So dia pergi ke Al-Azhar sebab murah pengajiannya. Daripada sudut nak pergi pun mudah. Iaitu lulus STAM dapat jayid, boleh pergi dah kat sana. Kan dia tak susah sangat. Jadi boleh sambung belajar dekat situ mudah. Bila dapat jahit, confirm dapat tempat dekat sana. Tak payah nak pening-pening. Jadi, orang pun pergi mengaji dekat sana. Tapi, apa yang berlaku adalah, kalau hang betul-betul tak mahu nak mengaji, ataupun hang memang nak mengaji, kita kata suka-suka hang saja, tak boleh buat apa. Pergi kat sana tidur yang banyak. Kalau betul-betul nak mengaji, ya Allah, Azhar boleh bagi benda tu. Anda boleh ada pengajian, dia peringkat ijazah. Anda ada pengajian talaqi, boleh habis kitab ni, kitab tu, ambil sanak ni, ambil sanak tu. Oh, syok lah. Kita rasa hidup dalam dunia ilmu. Itu yang syok. Itu yang menyebabkan orang yang habis mengaji Azhar, hati dia masih melekat dekat Azhar. Sebab Azhar tinggalkan benda tu. Tinggalkan keilmuan yang memberikan kita kata, qulubuna fil Azhar. Jantung hati kami berada di Al-Azhar. Disebabkan apa? Disebabkan pengajian ilmu. Dan misi orang yang pergi belajar adalah untuk nak memperbaiki umat. Dan misi apabila pulang adalah untuk memandaikan umat dengan ilmu. Semoga hari ini perkongsian saya berkaitan tentang Azhar, berkaitan tentang Wahabi, moga-moga ia dapat memberikan sedikit pencerahan kepada anda. Dan moga-moga ia ada manfaat. Dan tunggu untuk video-video yang seterusnya. Moga-moga akan memberi manfaat kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.